Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, kita mensyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya sama-sama dapat kita menunaikan kewajiban yang telah difardukan kepada kita. Kita dapat salat subuh berjamaah dan seterusnya sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kita pergi ke tajuk yang seterusnya, mana dalam minggu yang sebelumnya kita berbincang tentang salah satu sifat yang membawa kepada kekufuran iblis, ialah sifat takabbur, ya, sombong. Ya. Jadi, beberapa sifat yang perlu kita jauhi, kerana sifat-sifat ini menghalang kita dari kebenaran dan menjerumus kita kepada kemungkaran. Yang pertama, sifat degil. Ya. Terlalu merasakan dirinya saja yang betul. Bahasa kita bengkeng, ngikut kata hati diri pun. Yang kedua, sifat takabbur, sombong. Ya. Merasa diri lebih tinggi, lebih bagus, lebih utama, lebih mulia, ya, daripada orang lain. Yang ketiga, sifat yang patut dijauhi juga, yang mesti dijauhi juga ialah sifat dengki. Ya, kadang-kadang kita semua menerima kebenaran sebab kita dengki dengan orang. Ya, kadang-kadang kebenaran itu mungkin daripada orang yang kita dengki. Ya. Yang keempat, sifat yang juga yang menjerumus kita ke dalam kebinasaan ialah sifat dendam. Ya. Bila kita dendam dengan orang, perasaan marah, perasaan nak melakukan sesuatu keburukan kepada orang yang didendam, ya, akan sentiasa ada dalam diri kita dan akhirnya boleh menyebabkan kita melakukan sesuatu yang bertentangan atau menyebabkan kita terjerobak dalam kemaksiatan. Kita pergi tajuk seterusnya, iblis mengeluarkan Adam alaihissalam dari syurga ke dunia. Ya. Jadi iblis tu setelahnya cuma sujud kepada Adam, setelahnya dilaknat oleh Allah, ya, dihalau oleh Allah daripada syurga. Ya. Iblis si puas hati. Ya, iblis si puas hati. Nya dah bersumpah di hadapan Allah, nya akan menyesatkan anak-anak Adam. Oleh karenanya telah dijanjikan neraka, kekal di dalam neraka, maka iblis si mau seorang diri dalam neraka, nya akan berusaha untuk membawa anak-anak Adam juga ke dalam neraka Jahannam. Ayat iblis. Ya. Jadi iblisnya si senang dengan Adam dan Hawa di dalam syurga. Ya. Tadi dendamnya. Si mau sujud kena takabur, degil. Sekarang tu kemudian Adam dia jadi khalifahnya dengki. Sekarang tu dendam lagi. Ya. Apa pelaksanaannya kepada dendam? Kerana orang dendam tu nya si setakat dalam hati aja. Dendam tu seperti mana iri hati tadi, nya akan melahirkan tindakan ke arah nak memuaskan hatinya. Ya. Amun orang dendam dengan kita, itu nya siap balas, nya akan cari suatu hari nanti. Mestinya akan melakukan sesuatu. Ya, bahaya dendam. Jadi iblis tu dendamnya kepada Adam alaihissalam, si terhenti. Sedanya lari ngembak diri empun duduk kan sedan. Nya memikirkan akan Adam tu yang menyebabkan aku dilaknat oleh Allah. Macam ni nak membuat sesuatu kepada Adam ni supaya Adam ni bersalah juga. Setelah iblis diusir keluar dari syurga, dalam keadaan dihina dan dilaknat,
Perasaan hasad dengki mereka terhadap Adam alaihissalam semakin bertambah marak. Mereka telah mengatur langkah. Iblis telah mengatur langkah untuk berusaha mengeluarkan Adam alaihissalam dari syurga. Seperti mana yang telah mereka alami. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tersebut di dalam ayatnya. Wa ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Maksudnya, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam syurga, serta makanlah makanannya sepuas-puasnya, apa saja yang kamu berdua sukai. Tapi jangan hampiri pokok ini, maka akan jadilah engkau berdua, dan jika engkau menghampirinya, maka akan jadilah engkau berdua dari golongan orang yang zalim. Jadi, setelah Nabi Adam dan Hawa diciptakan, diberi roh dan hidup sebagai manusia. Bila hidup sebagai manusia, hanya perlu pakaian, hanya perlu makan dan minum, ya, sebagaimana yang diperlukan oleh kita hari itu. Bukan bermaknanya diam dalam syurganya si perlu makan, hanya makan, hanya perlu minum, ya. Sebab yang si makan si minum itu malaikat. Okey. Jadi Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, tinggallah kita dua dalam syurga itu. Ya, duduklah kita dua. Membahasa kita duduklah kena-kena. Ya, makanlah, nak makan makanlah apa sahaja. Tapi ada sikit pokok dalam syurga itu. Kita nunggahnya pokok khuldi, bukan? Orang kita nyebut pokok khuldi. Yang merik namanya pokok khuldi itu ialah iblis. Allah dalam Quran tidak menyebut apa nama pokoknya. Ya, Allah nyebut pun apa nama pokok. Cuma Allah kata la taqraba hadhihi syajarah. Jangan hampiri pokok ini. Jadi apa sebenarnya nama pokoknya bukanlah satu benda yang penting kepada kita. Cuma kita perlu tahu bahawa Adam dan Hawa pernah dilarang oleh Allah jangan hampiri satu pokok. Bila dikatakan menghampiri, maka makan buahnya pun si boleh. Jangan kita mudah Tuhan larang menghampiri aja. Tapi makan boleh kan? Ya. Ataupun kalau kita semua dekat, kelak suruh orang lain ngambil, kita makan. Jadi tak boleh hampir, ini termasuklah makan. Sama dalam ayat, la taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Ya. Bukan maknanya mundahadah polah menghampiri si boleh. Kan? Ya. Jadi artinya bila jangan menghampiri, jangan buat benda ya. Sebab kalau dah hampir, menyebabkan akan berlakunya zina. Begitu juga pokok tadi, kalau kamu mendekatinya, nanti kamu pasti akan memakannya. Jadi Allah mengatakan jangan menghampiri pohon ini, dan sekiranya kamu makan, kalau kamu makan juga buah itu, fatakuna minaz zalimin, maka termasuklah kamu dalam golongan yang zalim. Apa maksud zalim di situ? Adakah hanya menindas orang? Adakah hanya mengambil hak orang? Si zalim di situ maknanya durhaka kepada Allah. Ya. Sebab itu orang yang melakukan maksiat dianggap orang yang zalim. Sebab itu Nabi Adam alaihissalam bilanya diajar oleh Allah doa untuknya bertaubat, apa dia? Rabbana zalamna. Wahai Tuhan, kami telah menzalimi diri kami. Sebab Allah kata kalau kamu hampiri pokok ya, dan makan apa yang ada pada pokok tersebut, buah-buahannya, maka kamu termasuk orang yang zalim. Jadi, orang yang semayang 5 waktu sehari semalam, meninggalkan salat, dia adalah orang yang zalim. Zalim kepada dirinya pun. Orang yang melakukan maksiat, dia adalah seorang yang zalim. Ya. Jadi, dan kezaliman yang paling besar apa dia? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab zulman azima, kezaliman yang besar. Ya, sekiranya kamu melakukan kesyirikan, maka kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Pesan daripada Allah Ta'ala lagi, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba. Faqulna ya Adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu, yakni dalam syurga. Artinya Allah nak cerita dengan kita, Allah pernah berkata kepada Adam alaihissalam. Allah telah mengingatkan Adam alaihissalam. Tetapi dia lupa. Panasia, kata Allah. Adam tadi nya lupa. Artinya Adam alaihissalam nya makan buah tadi, bukannya berniat, bukannya dengan sengaja nak durhaka kepada Allah. Ya. Bukannya nak menunjukkan peranginya, apa peduli dengan Tuhan. Bukan. Macam dia. Bukan sebagaimana sebagian orang, kami tahu tu haram. Sedahal kami minum, kelak kami taubat, katanya kan. Ya. Allah kata tentang Adam tu fanasianya lupa. Lupa macam ni apabilanya diperdayakan oleh iblis. Ya. Iblis, bilanya nak memperdayakan manusia, nya akan menggunakan sesuai dengan fitrah manusia tu. Ya. Iblis dan Adam dan Hawa nya dua tahu bahawa nya dua tu bukan kekal dalam syurga ya. Nya dua tahu bahawa fungsi kedua mereka berdua sebenarnya ialah di dunia tu. Dan mereka dua tahu sampai satu masanya mereka akan diturunkan ke dunia bagi melaksanakan tugas sebagai khalifah. Ya. Tapi iblis tu nya datang. Nya menggoda Adam dan Hawa. Tahu kita dua mun kita di dunia kelak tak dua susah katanya. Kita manusia ni dah mau susah kan? Ya. Di dunia kelak kita dua nak makan, kena cari diri impun. Ya. Bukan macam dalam syurga tu kita dua nak makan apa sahaja semua ada. Nak pakai pakaian kena jahit diri impun. Ya. Ni ada kita di dunia tu pakaian tiba-tiba ada. Lahir-lahir terus ada baju ni ada, kan? Ya. Lahir tanpa pakaian, balik hanya dengan berapa helai kain kafan. Ialah kita. Ya. Baju-baju mahal yang kita beli harga 100, 200 lebih. Kain songket yang kita beli sampai beribu kan. Ya. Gap je kita makainya. Bila mati siap dah lagi nak makai. Ni siapa kita nak pesan dengan anak bini kita, keluarga kita menikmati kelak. Pakai songket tu. Kami nak pakai baju Melayu dalam kubur. Supaya bila malaikat nyoal, nampaklah gap sikit dalam kubur. Siap dah. Ya. Kain kapan dia juga lah dipakai kita. Ya, ni saya dengan benda ya. Jadi Nabi Adam AS digoda oleh syaitan. Katanya kalau kamu makan buah tu, ya, kamu akan kekal. Kamu jadi malaikat. Sebab biarlah Tuhan melarang kamu dua makan buah tu. Ya. Adam dan Hawa, ini dua manusia baru. Ini ada manusia sebelumnya. Dan akhirnya terpedaya dengan tipu daya syaitan. Lupanya dengan perintah Allah, makan buah yang tadi. Kan? Jadi bukanlah dengan niat sengaja, bukanlah niat angkuh, bukanlah dengan niat dengan tidak peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bab Allah mengatakan fanasia, maka lupa, dia dua lupa. Kita kadang-kadang bila diperpedaya oleh orang, ada skema. Kan dia si tahu dengan skema. Ya, orang datang ngembak dengan kita saham baru kita beli saham tu bayar 10,000. Dalam beberapa bulan akan lepas 4 bulan akan datang kita akan dapat keuntungan banyak-banyak sekian. Kan? Sampai hujung tahun kan kita akan dapat berpuluh ribu. Bukan dia si pernah dengar, tapi oleh kerana dalam diri kita ada jiwa tamak, ingin dapat duit lebih. Benar juga, coba ajak ni tahu dapat. Ni tahu betul. Kan? Kawan tu pula madah, pun kita dapat ngembak orang lain cari 5-6 orang lagi, kita dapat berapa. Akhirnya sekeluarga timbak. Kan? Sekeluarga kena tipu. Kan?
Dari mak bapak mentua, mak mentua, pak mentua, ipar biara semua kena. Kan? Okey. Jadi begitu juga Adam tadi, Adam dan Hawa bila diperdaya oleh iblis, akhirnya lupa. Kan? Dan kami tidak dapati dia mempunyai azam yang kuat. Allah kata, walam najid lahu azma. Artinya Adam dan Hawa tu makan buah ya. Bukanlah kerana nak derhaka dengan Allah. Bukan sebagaimana iblis tadi. Dia mau sujud sebab apa? Takabbur. Ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Jadi Adam dan Hawa, Allah Ta'ala jelaskan dan Allah Maha mengetahui waktunya dua makan buah tadi bukanlah dengan satu keazaman yang nak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah peristiwa tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, melainkan iblis ia menolak tidak mau sujud. Maka kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagi kamu dan bagi istrimu. Karena itu ia tidak mau sujud kepadamu. Oleh itu janganlah ia menyebabkan kamu berdua dikeluarkan dari syurga. Kerana dengan yang demikian engkau dan istrimu akan menderita di dunia. Sesungguhnya engkau berdua dalam syurga telah dikurniakan berbagai-bagai nikmat yang cukup mewah bagimu. Bahwa engkau tidak akan lapar dalam syurga ini dan tidak akan bertelanjang. Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga di dalam syurga ini dan tidak ada merasa panas matahari. Jadi, ya kehidupan dalam syurga yang didiami oleh Nabi Adam dan Hawa ketika itu. Ya, best lah bukan? Ni mau nak pergi tempat lain lagi. Ya. Jadi bila Adam dan Hawa digoda oleh iblis dengan sesuatu yang belum mampu mereka gambarkan. Macam ni berada di tempat yang makanan nak makan kena usaha sendiri. Ya. Mesti ada lagi makanan tiba-tiba ada. Allah sediakan dah makanan dalam dunia tu, tapi bukan makanan yang ready made kata kita, yang dah sedia. Ya. Makanan yang nak makan tak makanan nak kena tanam gandum. Ya, kena tunggunya tumbuh. Kemudian bilanya dah tumbuh lagi dapat dimakan dianggus saja siapa? Macam kita makan nasi bukan? Ya. Dapat kita padi di rumah kelak bila berani padi dapat terus dimakan. Macam kita makan buah durian bukan? Si. Ya, dia punya nak belah juga. Ya. Okey. Padi kena tuai. Nak tuai kena jemur. Apa lagi? Banting ataupun mun kita orang tua kampung mari diunjun. Tahu kita diunjun? Munjun padi kan? Ya, pakai kaki. Mun tak sip berkasut atau sip berstokin hancur kaki kita. Ya. Okey. Kena jemur, kena proses lagi, kena pakai mesin atau pakai tumbuk. Pakai apa nama kata tadi? Lesung ya bukan? Ataupun pakai pengisar. Itu semua dah dikerja saya semua dah. Dia kecil-kecil. Tapi saya pengisar rumah kami kena curi orang dulu. Sayang, tidak ada boleh simpan jadi museum dalam rumah. Ya, sayang, pengisar dibuat daripada kayu, sampai kayu belian. Lesung kayu belian, alduk pun kayu belian. Betul kah? Adakah orang malah lesung kayu belian? Orang dulu-dulu lah. Tapi alduknya nang kayu belian. Berat. Okey. Bayangkan hidup di dunia. Jadi bila iblis datang menggoda, memanglah akan mudah terpedaya, bukan? Menurut ayat tersebut terdapat beberapa perkara yang boleh diambil pengajaran. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berpesan kepada Adam alaihissalam tentang permusuhan iblis dan bahayanya terhadap Adam alaihissalam dan istrinya. Artinya Allah telah mengingatkan. Setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam dan menciptakan Hawa, Allah telah mengingatkan Adam dan Hawa tentang bahayanya iblis. Tu musuh kita orang tu. Musuh kita dua. Jangan ikut cakapnya dan nya tu akan berusaha menggoda kita dua. Artinya Allah telah peringatkan. Dua peringatan Allah yang sangat penting iaitu iblis adalah musuh Adam alaihissalam dan istrinya.
Pertama, Allah telah mengingatkan kepada Adam, iblis adalah musuh. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kita pun Allah Ta'ala peringatkan. Ya. Tiap-tiap malam Jumaat baca Yasin. Ya. Wahai anak Adam, tidakkah telah ku peringatkan kepada kamu, jangan menyembah syaitan, jangan ikut syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, dia adalah musuh kamu yang nyata. Aja yang pertama yang Allah peringatkan, bahwa iblis adalah musuh. Musuh tu kerjanya ialah sentiasa nak menyerang. Kan? Tak ada kerjanya nak nolong. Bukan kata antara manusia, bukan. Ya, bukan kata iblis dengan manusia. Kita sesama manusia pun macam juga. Kan? Kalau musuh kita, ni seadanya nak nolong kita. Kalau yang nolong pun, di sebalik tolong itu mesti ada niat yang tersembunyi yang si bagus. Nya datang musuh kita, datang tiba-tiba nya datang, hal kami nak nolong kita, ada tujuan. Ya. Sebab ya kadang-kadang bila berlaku bencana dan sebagainya memang banyak datang. Yang datang ya kadang-kadang bukan semua nak nolong pun. Ada datang yang punya misi-misi, dialah peluangnya nak masuk satu negara, ya peluangnya nak mengintip, nak mencari-cari maklumat, kan. Sebab itu kita lihat dari setengah-setengah negara hanya strict dengan orang luar yang masuk. Kita mendak dalam musibah pun kontrol dia orang masukkah? Sebabnya juga perlu berhati-hati. Yang kedua, supaya Adam alaihissalam, peringatan Allah yang kedua, supaya Adam alaihissalam jangan leka dan terpengaruh dengan was-was iblis. Nah, iblis tu yang menimbulkan was-was. Kita mula tahu, tapi di perasaan kita dimain. Macam skema lah. Skema tu memang ikut strategi iblis. Dan dia pun iblis juga. Ya. Ya. Yang menimbulkan was-was mula-mula, nya akan menimbulkan supaya kita macam ni. Yang mula-mula tadi kita yakin, percaya, nak ngikut, tapi lepas dia was-was. Ditimbulnya was-was. Macam-macam. Akhirnya kita terperdaya ataupun benar juga. Kan? Si semua daripadanya salah. Macam biarlah. Macam kita kadang-kadang bila baca WhatsApp contohnya ketika vaksin dulu kan. Macam-macam. Orang yang anti vaksin menimbulkan was-was. Skamer-skamer. Ya, yang telefon dengan kita. Kan? Ya. Sebab ya, mungkin kita dengar je orang telefon. Contohnya orang madah kita ada barangan, parcel. Ibu lah nak nunggu apa lagi cerita selepasnya. Fajak terus. Kan? Ya. Sebab ada seorang kawan saya cerita, bukannya saya tahu skamer. Bila dia dengar apa tentang bagus dia apa, boleh je coba kan. Tapi alhamdulillah ikut nasihat orang mesti jadi. Tapi ada orang yang ikut tadi akhirnya terpedaya kan. Ya. Jadi caranya nak meyakinkan kita tadi, nya akan menimbulkan dulu perasaan kita antara maut dengan si maut. Si maut rugi. Kan? Dan tabiat manusia tu semua nak rugi, ingin nak untung. Walaupun hakikatnya ujungnya kelaknya rugi. Tapi akan ditimbulkan. Rugi pun tak ambil tu, rugi tu. Kan? Okey. Akan menyebabkan ia mengeluar Adam alaihissalam dan isterinya dari syurga yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi iblis menimbulkan was-was dalam Adam dan Hawa. Yang ketiga, Adam alaihissalam beriman dengan ajaran Allah. Adam alaihissalam dan Hawa, kedua-duanya adalah orang yang beriman dan taat kepada Allah. Tetapi dia lupa dan lalai, serta lemah keazamannya dalam melazimi pesanan Allah Subhanahu wa taala mengenai iblis. Ya. Ini adalah hakikat manusia. Melalui Adam dan Hawa, Allah nak menggambarkan itulah hakikat kita manusia tu. Tabiat kita mudah lupa, tabiat kita mudah terpedaya, terutama dengan janji-janji manis. Yang saya katakan tadilah. Kan? Sebab skemanya menggunakan janji-janji yang manis. Dan yang menggunakan janji-janji yang bagus. Ataupun sesuatu yang menakutkan. Munsi kita kena jail. Kan? Siapa berani?
kita akan nak tangkap. Kita pun gelabah. Ini iblis. Ya. Melalaikan manusia, menimbulkan was-was. Jadi Allah menegaskan Adam alaihissalam, dia tidak ada keazaman untuk melakukan kedurhakaan. Yang berbeza dengan iblis. Ya. Dan itulah tabiat kita manusia tu. Adam itu sendiri adalah gambaran kepada tabiat kita manusia. Sebab ya kita pun kadang-kadang dalam hidup kita tu akan melakukan kesalahan. Kalau ada orang madah dirinya sempurna, si polah malah salah dan sebagainya. Dia pun ciri-ciri sombong. Ciri-ciri takabur. Masa dirinya baik. Tapi manusia kita tak mengakui kita tu ada kelemahan. Sebab ya kita disuruh istighfar. Kita disuruh istighfar, kita disuruh bertaubat. Ya. Sebab Allah Maha mengetahui keadaan kita. Di dalam syurga dipenuhi dengan pelbagai bentuk kemewahan. Tidak ada lapar, dahaga, tidak bertelanjang, ini pakaian disediakan. Dan tidak ada panas matahari. Sememangnya Adam alaihissalam dan isterinya ingin kekal dalam syurga untuk selama-lamanya. Tetapi keinginan itu diketahui oleh iblis laknatullah. Lalu ia merancang melakukan tipu daya ke atas kedua-duanya. Macam saya katakan tadi. Ya. Adam dan Hawa tu, dua tahu apa tujuan dirinya dua diciptakan. Mereka dua diciptakan yang dia khalifah untuk diam atas dunia tu. Atas bumi itu. Di atas dunia tu, sama. Yang saya kata makan kena diimpun, minum kena cari diimpun, pakaian nak polah diimpun. Berbeza dalam syurga. Jadi Adam dan Hawa merasakan muntah dua kekal situ kan best. Mesti perlu turun ke dunia. Perkara tu diketahui oleh iblis. Iblis tahu. Maka disitulah iblis masuk. Kan? Ya? Dengan madah muntah dua makan pokok buah tu, tak dua kekal. Jadi ajal untuk pagi itu, ya, insya-Allah kita akan lihat pada minggu yang seterusnya was-was dan tipu daya atau helah iblis dalam mengeluarkan Adam alaihissalam dan Hawa daripada syurga. Ya. Jadi pengajaran kepada kita ialah iblisnya si berhenti setakatnya semua sujud kepada Allah. Semua sujud kepada Adam walaupun diperintah oleh Allah, tetapi dari peristiwa itu menjadi titik tolak kepada permusuhan manusia dengan iblis laknatullah. Ya. Jadi kalaulah iblis ini berjaya menggoda Nabi Adam AS dan Hawa, menipu daya kedua-duanya, maka kita juga sentiasa terdedah kepada tipu daya iblis. Dan kita lihat apa yang digunakan oleh iblis dalam menipu daya manusia adalah sesuai dengan keinginan manusia itu pun. Ya. Bukan dengan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan manusia. Disianya masuk. Maka dengan sebabnya kita perlu berhati-hati. Setakat ajalah untuk pagi itu. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.